Salam sejahtera kepada semua para sahabat penonton setia saluran ini. Hari ini kita akan menyelami satu kisah politik yang penuh drama, pengkhianatan dan tekad seorang pemimpin yang enggan tunduk kepada budaya sogokan. Inilah cerita mengenai langkah solo Parti Warisan yang diterajui Datuk Seri Shafie Apdal. Sebelum kita teruskan, suka kami maklumkan bahawa artikel asal ini ditulis oleh J.A. Edgar dan diterbitkan oleh Malaysia Kini pada 22 Ogos 2025. Mari kita mulakan dengan pancingan, beranikah warisan bertarung sendirian? Atau ini sekadar langkah penuh risiko yang bakal menghumban Shafie ke jurang politik yang sama dilaluinya sebelum ini? Langkah warisan untuk bertanding secara solo bukanlah keberanian kosong. Sebaliknya, ia adalah respons Shafie Apdal terhadap budaya politik Sabah di mana sogokan berleluasa demi kepentingan peribadi sehingga menjejaskan kestabilan. Presiden warisan itu cukup tahu mengenainya setelah melalui pengalaman dalam pakatan yang rapuh dan pengkhianatan oleh kumpulan politik termasuk orangnya sendiri. Shafie juga sedar kebanyakan parti besar kini membentuk gabungan kerana menjangkakan tiada pihak yang akan menang secara sendiri dalam pilihan raya. Namun, anggota parlimen sempurna itu tetap bertegas warisan perlu berdiri sendiri. Bagi saya, bila saya lihat, kita kena jelas dalam fikiran kita, biarlah kita jadi pilihan dan satu-satunya pilihan untuk rakyat Sabah. Hanya bila tiba masanya, selepas pilihan raya, suasana akan berbeza. Tapi saya tidak boleh beri ruang untuk orang buat spekulasi penghakiman. Sebab kita di sini bukan kerana tamak. Kita kena selesaikan keperluan rakyat sekarang, katanya. Dia ditemui beberapa wartawan di kediamannya di Kota Kinabalu selepas menerima kunjungan Kaunselor Politik Kedutaan AS, Chris Carver pada Isnin lalu. Pengajaran 2018 dan 2020. Kegusaran keadaan DUN tergantung dan pengkhianatan yang menyusulinya mempengaruhi pendirian Shafie. Pada 2018, pilihan raya negeri berakhir dengan kebuntuan sebelum lompat parti mengubahnya. Shafie ketika menjadi Ketua Menteri, STAR pada mulanya berpihak kepada BN, tetapi APCO yang ketika itu komponen BN beralih menyokong warisan. Ditambah pula dengan sokongan beberapa adun UMNO, Shafie berjaya membentuk kerajaan. Namun, ia hanya bertahan lebih 2 tahun. Menjelang pertengahan 2020, bekas pemimpin BN yang menyertai Bersatu bersama beberapa dari PKR dan DAP bergabung untuk membantu bekas Ketua Menteri Musa Aman kembali mendapat kuasa. Shafie bertindak balas dengan membubarkan DUN, memaksa pilihan raya diadakan. Warisan berdepan gergasi politik peringkat persekutuan, BN dan PN yang akhirnya menafikan penggal kedua buatnya. Walaupun warisan menang 23 kerusi, paling banyak untuk satu parti, sekutunya PH gagal memberikan jumlah yang cukup sekaligus menafikan kemenangan untuk gabungan warisan kelas. Selepas PRN 2020, beberapa pemimpin warisan meninggalkan parti untuk menyokong blok pemerintah sekarang, iaitu Gabungan Rakyat Sabah GRS. Beli ahli politik, Shafie berkata dia berdepan tekanan hebat untuk mengendalikan tuntutan daripada pihak dalam pentadbirannya ketika itu. Pada masa sama, dia mendakwa sejumlah besar sumber digunakan oleh seterunya untuk meruntuhkan kerajaannya pada 2020, antaranya membeli adun bagi memastikan GRS berkuasa selepas pilihan raya. Justru bekas Ketua Menteri itu berpendapat terlalu ramai wakil rakyat Sabah yang terdorong oleh kepentingan peribadi
bukannya khidmat kepada rakyat. Adakah kamu berjuang untuk rakyat Sabah atau berjuang untuk parti kamu? Untuk kepentingan kamu, kamu mesti jelas dalam soal ini. Dia mendakwa sogokan adalah mata wang dalam politik Sabah, sesuatu yang dia enggan terlibat. Saya tak mampu beli YB. Kalau saya ketua menteri, saya tahu mereka beli. Saya boleh telefon dan tanya, berapa juta kamu beri? 1 juta. Okey, beri 3 juta supaya dia tak lompat. Apa jawatan kamu beri? Saya boleh buat. Tapi adakah itu nilai saya sebagai ahli politik, seorang yang lama dalam politik Sabah? Rundingan sebelum pilihan raya, walaupun GRS dan PH dilihat seolah-olah bersatu, Syafiee mendakwa wujud keretakan antara dua gabungan itu. Katanya ada puak yang menghubunginya untuk membincangkan rundingan pra-pilihan raya atau persetujuan tanpa pengetahuan sekutu mereka dalam GRS. Mereka sepatutnya keluar, tapi sampai sekarang mereka masih di sana. Untuk apa? Ia tidak selari dengan apa yang mereka katakan, katanya lagi. Tindakan sebegitu membawa kepada ketidaktentuan dalam kem besar sedia ada di Sabah dan memberi isyarat kemungkinan berlaku kejutan sebelum atau selepas PRN akan datang. Syafiee berjanji warisan akan mengambil pendekatan berbeza dengan menolak watak kitar semula yang dikaitkan dengan rasuah serta memberi amaran kepada calonnya supaya tidak mencampur adukkan politik dengan perniagaan. Sudah bertahun-tahun watak YB yang sama masih ada. Sudah tiba masanya kita hentikan ini. Sudah cukup. YB jangan buat bisnes. Kamu boleh minta projek di kawasan kamu, tapi jangan buat bisnes. Kalau kamu buat bisnes nanti, saya akan tunggu surat letak jawatan kamu. Kekuatan warisan, kata Syafiee, terletak pada akar umbinya. Kepercayaan yang paling penting. Ketekalan dalam apa yang kamu katakan. Kita sangat jelas dalam hidup ini. Jadi ini penting untuk kita. Saya sudah 6 tahun jadi pembangkang. Kalau kita boleh bertahan 6 tahun, kita boleh terus bertahan, katanya lagi. Namun persoalannya, mampukah warisan benar-benar bertahan sendirian dalam gelanggang penuh duri ini? Apakah rakyat Sabah akan memberi peluang kedua kepada Syafiee atau langkah solo ini hanya mengulangi sejarah kejatuhan pada tahun 2020? Mari kita bincangkan kontroversinya. Pertama, jika benar sogokan sudah menjadi budaya politik Sabah, adakah semua parti lain bersih daripada amalan ini? Kedua, mampukah warisan mengelak daripada pengkhianatan kali ini? Sedangkan sejarah menunjukkan parti-parti kecil sering menjadi kingmaker dengan harga yang sangat tinggi. Ketiga, adakah benar GRS dan PH semakin retak? Atau Syafiee sengaja meniup api spekulasi untuk melemahkan keyakinan mereka? Dan akhirnya, satu persoalan besar. Kalau warisan berjaya menang banyak kerusi, adakah mereka tetap akan menolak politik rundingan pasca pilihan raya? Atau akhirnya terpaksa berkompromi juga demi kuasa? Para sahabat penonton semua, inilah persoalan yang perlu kita renungkan. Sebelum kami akhiri episod kali ini, kami tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Gunung Kinabalu megah berdiri, awan menutup cahaya mentari. Politik Sabah penuh misteri, siapa berkuasa rakyat perhati. Jadi, apa pandangan anda? Adakah langkah solo Syafiee ini strategi bijak atau satu perjudian yang bakal memakan diri? Tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe kerana di saluran ini kita bongkarkan cerita politik tanah air dengan lebih mendalam dan penuh persoalan. Kita jumpa lagi.